Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu PDPR bersama Cikgu Nur Adila. Okey, di sini kita masih lagi mengekalkan tema 1 tajuk tema 1 iaitu kemasyarakatan. Okey, unit 2 prihatinnya kita akan belajar 3 tajuk hari ini. Tajuk yang pertama adalah terima kasih cikgu. Tajuk yang kedua, kita lakukan bersama-sama. Tajuk yang ketiga, kisah aku dan datukku. Okey, mari kita lihat slide seterusnya. Okey, bagi unit 2 prihatinnya kita mendengar dan bertutur, tajuk yang pertama adalah terima kasih cikgu. Okey, mari kita baca di bawah. Hadif menghadiri majlis penyampaian bantuan persekolahan di sekolah. Okey, kita tengok kat situ ada satu majlis penyampaian bantuan dan ada ramai murid dan guru dan juga ibu bapa. Okey, di sini kita baca dialog tersebut. Okey. Dialog yang pertama, wah, baguslah pihak sekolah dan persatuan ibu bapa dan guru sekolah kita mengadakan majlis seperti ini. Kawan dia respon, ya, betul kata kamu. Masyarakat kita memang prihatin. Seterusnya, banyak juga sumbangan yang diberikan kepada murid-murid yang kurang bernasib baik. Siapakah yang menyumbangkannya? Dia bertanya kepada kawannya. Di situ, dia hanya tinggalkan kotak kosong yang perlu diisi oleh kita. Respon daripada kita. Dan yang bawah, dia tanya, apakah barangan yang diterima oleh murid-murid? Okey, di situ tadi, Hadif dia bertanya kepada kawannya, siapakah yang menyumbangkannya? Jadi, kawan dia jawab. Okey, tengok respon yang pertama yang ditulis di sebelah. Respon pertama, sumbangan diberikan oleh para guru dan ibu bapa. Okey, di sini kita boleh tengok dekat banner yang majlis tu, terima kasih para penderma ibu bapa. Okey, jadi kita boleh lihat kat situ dan kita boleh tahu sumbangan itu telah diberikan oleh para guru dan ibu bapa. Okey, untuk respon yang kedua, kawan Hadif dia tanya apakah barangan yang diterima oleh murid-murid. Jadi, kita lihat respon yang kedua di sebelah. Barangan yang diterima oleh murid ialah baju sekolah, alat tulis dan buku sekolah. Okey, kita masuk kepada slide seterusnya. Tajuk 2, iaitu kita lakukan bersama-sama. Okey, di sini cikgu akan baca satu saja petikan tu, satu perenggan tu saja. Okey, iaitu rumah terbuka. Yang lain cikgu nak kamu baca di rumah dan fahami dan baca dengan intonasi yang betul. Okey, mari kita lihat kotak berwarna biru. Murid-murid tahun 4 harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Rajiv, Jitwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Okey, jadi di sini cikgu nak kamu baca sendiri. Baca dan fahami. Okey, baca yang pertama, rumah terbuka. Okey, untuk rumah terbuka kita akan baca bersama-sama. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, di sini sebagai contoh kita tengok faedah amalan masyarakat prihatin muka surat 9. Muka surat 9 kotak yang di bawah iaitu faedah amalan masyarakat prihatin. Okey, apa itu faedah? Ialah manfaat kebaikan yang diperoleh setelah kita melakukan sesuatu perkara.
Okey, jadi kat sini dia tanya faedah amalan masyarakat prihatin bagi rumah terbuka. Okey, di sini cikgu tunjuk contoh ataupun satu jawapan. Contoh bagi peta pokok rumah terbuka ialah masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Okey, dan yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim. Itu adalah faedah amalan masyarakat prihatin bagi rumah terbuka. Okey, seterusnya tugasan kamu hendaklah buat peta pokok ni dalam buku pendek dan tulis faedah amalan tersebut. Contoh rumah usang, kamu boleh tengok dalam petikan usung rumah, kamu boleh tengok dalam petikan usung rumah apa faedah dia. Okey, seterusnya gunting rambut percuma. Dalam petikan gunting rambut percuma, kamu boleh tengok apa faedah dia. Faedah amalan masyarakat prihatin. Lepas tu yang terakhir adalah gerobok rezeki. Kamu tengok dalam petikan ini, cari faedahnya. Okey? Seterusnya, kita masuk tajuk yang ketiga, iaitu kisah aku dan datukku. Okey, kisah aku dan datukku. Datuk dan nenek telah ke Johor Bahru untuk menziarahi hadif sekeluarga. Mereka menaiki kapal terbang ke sana. Datuk gembira, nenek pula kagum akan kemudahan yang disediakan di lapangan terbang. Setibanya mereka di rumah hadif, Datuk telah menunjukkan beberapa keping gambar yang telah dirakam menggunakan telefon pintarnya. Okey, jadi di situ dia cerita tentang Datuk dan nenek dia telah ke Johor Bahru untuk menziarahi hadif sekeluarga. Mereka pergi menaiki kapal terbang. Nenek sangat gembira, Datuk pun sangat gembira. Okey, jadi nenek dia terlalu kagum. Nenek dia telah merakam perjalanan ataupun setiap gambar dengan menggunakan telefon pintarnya, gambar di lapangan terbang dan sebagainya lah. Okey, di sini kita akan membina dan menulis ayat berdasarkan gambar dan frasa yang diberikan. Okey. Yang pertama, gambar dan frasa yang pertama adalah petugas dan kerusi roda. Okey, jadi di situ dia telah bina ayat, telah beri ayat iaitu petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Okey, kat situ dia dah beri dan kita tengok kepada yang kedua. Yang kedua, cuba lihat apa yang petugas tu tengok. Okey, dia tengok kat situ satu pemandangan orang ramai. Jadi, okey. Jadi, di sini dia bagi dua perkataan, travelator dengan memudahkan. Okey, jadi tugasan kita adalah membina ayat dan menulis ayat berdasarkan gambar dan frasa. Travelator dengan memudahkan. Kita akan buat ayat. Sebagai contoh, ayatnya adalah travelator untuk memudahkan pergerakan nenek yang duduk di atas kerusi roda. Kita boleh guna ayat tersebut. Okey, kita mulakan semula. Travelator dan memudahkan. Okey, di sini kita boleh buat seorang petugas. Kita tengok seorang petugas yang buat baju berwarna hijau. Dia bersama datuk dan nenek di lapangan terbang. Dia tengok matanya melihat ke arah travelator. Okey, di situ kita boleh buat ayat. Petugas di lapangan terbang menggunakan travelator untuk memudahkan pergerakan nenek yang duduk di kerusi roda. Okey, cikgu ulang ayat ni. Petugas di lapangan terbang menggunakan travelator untuk memudahkan pergerakan nenek yang duduk di kerusi roda. Okey, kita tengok kepada gambar yang ketiga. Di situ gambar apa? Gambar datuk dan nenek. Dia menggunakan satu kenderaan khas dekat situ. Okey. Frasa yang diberikan ialah datuk dan pengangkutan khas. Okey, jadi kita nak buat ayat macam mana? Okey, kita buat ayat
Datuk dan nenek dibawa oleh petugas tersebut menaiki sebuah pengangkutan khas. Okey, kita ulang. Datuk dan nenek dibawa oleh petugas tersebut menaiki sebuah pengangkutan khas. Okey, kita lihat pula gambar yang keempat. Gambar yang keempat, kita lihat kat situ seorang petugas dia menolak kerusi roda nenek lah. Dekat situ ada tanda OKU. Ada papan tanda kat situ OKU. Ada satu tanda, lihat di sebelah kanan berwarna biru tu lah. Okey, laluan landai khas. Okey, laluan ni adalah khas untuk orang kelainan upaya. Okey, di situ kita akan bagi ayat. Okey, landai tu apa? Landai tu sama juga, iaitu rata. Okey, ayatnya adalah petugas di lapangan terbang menolak kerusi roda nenek menggunakan laluan landai khas yang dicipta di sana. Okey, cikgu ulang. Petugas di lapangan terbang menolak kerusi roda nenek menggunakan laluan landai khas yang dicipta di sana. Okey, kita alih kepada gambar yang kelima. Okey, di situ pun ada tanda. Dia meletakkan tanda dekat tempat parking. Okey, tempat parking ni dia ada letak dekat bawah tu kan, dekat tar tu, tanda orang kelainan upaya. Dia frasa yang diberi kat situ adalah meletakkan dan tempat letak kereta khas. Okey, ayat di sini kita letak Ayah Hadif telah meletakkan keretanya di tempat letak kereta khas di lapangan terbang untuk mengambil datuk dan nenek. Okey, kita boleh ulang semula. Ayah Hadif telah meletakkan keretanya di tempat letak kereta khas di lapangan terbang untuk mengambil datuk dan nenek. Okey, di situ kita boleh tahu dah bagaimana nak membina ayat menggunakan frasa dan gambar yang diberikan. Okey, seterusnya sebelum tu cikgu terlupa tadi. Travelator tu apa cikgu? Travelator ialah laluan penjalan kaki yang bergerak secara mendatar, iaitu samalah, yang rata lah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah aktiviti kamu. Yang pertama, kamu hendaklah melengkapkan peta pokok faedah amalan masyarakat prihatin. Okey, kamu hendaklah buat peta pokok tentang faedah amalan masyarakat prihatin dalam muka surat 9, buku teks muka surat 9. Buat dalam buku pendek. Okey, buku pendek bahasa Melayu. Okey, yang kedua adalah aktiviti kamu, buku aktiviti unit 2, buku berwarna biru, modul digital. Okey, prihatinnya kita muka surat 4 dan 5. Okey, ini sahaja dari cikgu. Semoga bermanfaat dan memahaminya. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi.